Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, tuan-tuan dan puan, kita nak tengok sedikit technical analysis untuk Bitcoin, Ethereum dan juga Cardano serta XRP, sebab Cardano dan XRP semalam ada bullish news yang sangat positif. Jadi kita nak tengok apakah perubahan harga terhadap news yang sangat positif ni. Okay, so kalau kita tengok Bitcoin so Bitcoin sekarang ni dia masih kekal dalam structure ni, dalam pattern ni, which is falling wedge ataupun orang panggil ascending wedge lah. Okay, so dia sekarang dalam pattern ni. Ini adalah pattern yang bullish. Okay, so kalau kita tengok kalau kita zoom out sedikit, so ini adalah pattern yang bullish dan ini adalah pattern yang bearish lah, pattern yang bearish ataupun kita panggil ascending wedge, di mana resistance dia jadi makin kuat dan support level dia lebih kurang sama. So eventually dia push harga tu untuk jatuh ke bawah. And pattern ni pula yang lama dulu dia duduk trading bawah 30k kan, dan dia susah nak break 40k ni. Ini pun adalah pattern yang bullish, pattern yang macam microphone ni. Ini adalah pattern yang bullish. Dan kalau kita zoom lagi, kalau tuan-tuan puan-puan nampak this whole thing, kejap kita kecilkan sikit. Alamak, mouse buat hal pula. Okay, this whole thing adalah pattern yang agak bearish. Dia sama juga dengan yang ni. Dan lepas tu dia mula drop. Bila dia drop ni, dekat sini sepatutnya lah, kalau ikut trend, yang ni dia adalah pattern yang bullish, di mana dia boleh naik, tetapi benda tu tidak berlaku dan dia drop. So sekarang ni pattern ni mirip dengan pattern ni. Kalau dari sudut teorinya dia patut naik lah, tetapi dia boleh buat juga benda macam ni. So kadang-kadang walaupun pattern tu nampak bullish, dia tidak bermaksud 100% harga tu akan naik. Dan sama juga kadang-kadang pattern tu nampak bearish dan dia tidak menjamin untuk harga tu boleh drop dengan mendadak. Anything can happen. So sekarang ni kita dalam fasa di mana pattern yang ni mirip yang ni. Cuma kita nak tahu kesan dia, adakah dia akan naik ataupun dia akan turun. Kalau dia turun, maksudnya dia macam seolah-olah follow apa yang berlaku pada awal tahun, dia follow balik. So far nampaknya dia macam follow lah, tapi kita nak tengok adakah dia turun. Kalau dia turun, dia memang follow structure ni. Kalau dia tak turun, dia naik balik, then dia dah tak follow lah apa yang berlaku pada beberapa bulan yang lepas. So itu sedikit sebanyak apa yang saya nak tunjukkan on the Bitcoin. So now for the short term, kita nak tengok mampukah dia break resistance level dekat berapa ni, 46k. Okay, 46k ni kita boleh anggap sebagai resistance level yang perlu untuk Bitcoin break. Dia boleh jadi 46 ataupun kalau sini pun berapa, 45.2 45.2 atau 45.5 lah. 45.5 hingga 46k. Ini adalah kawasan yang Bitcoin perlu break, dan dia dah buat higher low, lower low. So 2 higher low, 2 lower low. Selalunya dia akan buat 3 set. Satu set akan ada 3 kali kan. So kita nak tengok mampukah dia buat lagi. So ini jangkaan saya, mungkin dia akan pergi sini and then dia pergi and dia akan cuba test dekat 40k ni. Maybe dia akan buat dia boleh pergi bawah sampai 39k and then dia naik and dia akan cuba break 42k dan dia akan terus naik lah. Ataupun dia pergi follow balik pattern yang lepas, dia boleh drop balik sehingga 36k. Dia boleh drop sehingga 36 ke 35k and maybe dia akan pergi sideways dan baru dia akan naik lah. Tapi
kalau kita tengok dari sudut sejarah, Oktober adalah bulan yang positif. So hopefully sekarang kita dah akhir bulan September. So hopefully dia naik, dia tak turun. So itu adalah jangkaan saya berdasarkan price history tahun-tahun lepas lah, di mana Oktober dia akan buat kenaikan. Okay, so itu untuk Bitcoin. Dan untuk Ethereum pula lebih kurang sama. Ethereum kita boleh tengok dia dalam posisi ataupun pattern yang kita panggil descending channel. Dia channel dan dia tengah trade dekat channel ni lah. So kalau kita tengok dekat sini pun dia dah buat higher low, dekat sini lower low. Ni higher low, dekat sini lower low. Lepas tu dia dah rebound. Okay, so untuk Ethereum ni kita nampak kawasan ni adalah kawasan resistance kita 3360 lah. Okay, so ini adalah resistance juga which is kalau kita zoom in sedikit. Kalau kita tengok dekat 1 hour chart, so ini adalah resistance juga, sebab sebelum ni dia memang dia memang ada trade dekat dalam kawasan ni. Kalau kita zoom in sedikit, kita boleh nampak dia trade dekat dalam kawasan ni. Okay, dia trade dalam kawasan ni, and then bila dia dah start naik, ni dah jadi resistance. Lepas tu dia start to drop lah kan. So yang dua line ni adalah lebih kurang resistance kita 3100, and dia macam nak break, dah break. So sekarang ni mampukah dia teruskan kenaikan sehingga 3300 ataupun dia akan drop. Okay, so ini kita kena tengok lah. Tapi jangkaan saya kemungkinan dia akan cuba test. Dia akan cuba test 3300. Dan mungkin dia akan lose support sedikit, and dia akan drop balik lah. Okay, so ini adalah antara apa yang saya nampak. Dan kita tengok support level untuk Ethereum sangat kuat di sekitar 2700. Okay, 2700. Dan Alhamdulillah Ethereum dia tak jatuh ke dalam kawasan yang kuning ni. Kawasan kuning, yang line kuning ni adalah another support level. Another support level yang mana kita dapat untuk Ethereum lah. Sebab sebelum ni dia pernah trade bawah daripada kuning ni sekitar bulan Jun, waktu dia drop kan. Dia drop bawah line kuning ni, dan sekarang ni line kuning ni dah jadi satu perfect platform untuk Ethereum lompat balik bila dia turun, which is sangat-sangat bagus. So line kuning ni di sekitar 2600 lah. So maybe dia akan naik balik, and dia mungkin akan touch balik line kuning. Mungkin dia akan touch balik sebelum dia buat lagi satu kenaikan. So kalau ada yang nak pasang pukat, nampaknya support level dekat 2700 ke 2660 ni satu support level yang sangat-sangat bagus untuk pasang pukat bagi Ethereum. Seterusnya kita tengok Cardano. News malam sangat-sangat bullish. Dan kalau kita tengok, yes, kita nampak ada perubahan dekat harga, which is kenaikan 13% semalam, dan sekarang pun dia tengah up 3%. Okay, Cardano tengah buat kenaikan towards upside. Dan kalau saya zoom out, saya ada draw line Fibonacci based on dari dia punya previous all time high sekitar $3.1 sampai yang dia punya zaman dia bearish dululah. Zaman dia bearish sekitar 0.02, 0.04 macam tu kot. Dan kita dapati dekat 0.786 dia ada dia punya resistance. Ini pada pada bulan Mei hari tu, sebelum dia buat penurunan. Dan lepas tu dia dapat break dia punya all time high dia yang lepas, dan dia create new all time high $3.1. Dan kalau kita tengok sekarang ni 0.618, which is golden ratio lah, sangat-sangat powerful, 0.618. And Cardano berjaya menjadikan tempat ni, which is $1.96 sebagai support level yang sangat-sangat kuat. Okay, so dia pernah sebelum ni pun pada Ogos pun dia membentuk support level dekat 1.9 something ni. And then ni pun 7 September, and then terkini 21 September. So nampaknya Cardano ni 1.96 ni adalah
dia punya kita kata pembelian yang sangat-sangat berbaloi lah kalau dekat 1.96, sebab nampaknya setiap kali dia pergi 1.96 dia akan naik balik. So ni kalau trade dekat sini memang sedap lah, ataupun pasang pukat dekat sini memang sedap. And sekarang ni seolah-olah dia nak break the structure ascending wedge, which is a positive bullish pattern. And dia sekarang ni tengah cuba nak break. Boleh jadi dia cuba break dan gagal lah. Boleh jadi, ataupun boleh jadi dia akan lepas. Nampaknya lepas. Kalau kita tengok on a 1 hour chart, nampak tak? Dia nak break ni, punyalah semangat dia nak break terus candle besar ni. Candle besar 2.93. On a 1 hour chart 2.93 dia berjaya break, tuan-tuan dan puan. So saya jangkakan kalau dia teruskan momentum ni, next stop adalah resistance adalah 2.4, and hopefully dia boleh pergi kepada 2.49 lah, which is yang dekat Fibonacci level. Dan kalau kalau things are going very bullish lagi, kita boleh tengok dia akan pergi ke 2.7 and eventually dia try test $3. Okay, Cardano ni tak minta banyak, pergilah balik kepada $3. Okay, so itu untuk Cardano. Dan seterusnya XRP. So XRP pun sama. Kalau kita tengok dekat Fibonacci level ni, kita draw daripada previous all time high dia pada tahun 2018 kan, 2018 betul, 2018 sampai yang dia jatuh bawah tu kan, waktu corona dump. So kalau kita tengok dekat Fib level ni, dia belum lagi mampu pergi 0.618, which is $2.12, tak mampu. Paling tinggi dia pergi sekitar 1.75, iaitu pada bulan April sebelum kejatuhan pada bulan Mei tu. And sejak daripada tu dia trade dekat dalam kawasan ni antara 0.236 sampai 0.382, which is sekitar 0.92 ke harga 1.38, tuan-tuan dan puan. Okay, so kalau kita tengok dekat sini 1.38 ni adalah harga yang XRP perlu break buat masa sekarang. Dia kena break 1.38. And sekarang ni kalau kita tengok level, kalau kita nak compare, which is sekarang ni adalah antara tempat yang bagi saya bagus lah. Walaupun paling terbaik adalah kalau dekat 0.87 kan, dekat kawasan ni. Tapi still sekarang 0.19, $1 ni still bagi saya dari sudut technical analysis sangat-sangat bagus, sebab ada banyak room untuk dia naik balik. Cumanya apa yang kita nampak adalah kawasan ni yang saya bulatkan ni adalah resistance level yang kuat. Sebelum kita pergi 1.38, XRP kena break 1.12. Nampak tak sini? Dia trade sideways. So most likely kalau dia naik, dia akan trading dekat dari 1.05 ke 1.13 lah. And then kalau dia berjaya break kawasan ni, insyaAllah kita boleh tengok dia test kita 1.2 ke 1.38. So ini adalah price target untuk XRP yang kita kena keep aware lah. Kita faham XRP punya tekanan yang dihadapi due to SEC. Tapi kalaulah apa yang berlaku macam saya cerita semalam, dia berjaya dapatkan few more countries untuk test diorang punya CBDC, dan boleh jadi market akan fokus terhadap sana, dan dia akan jadi bullish, dan price ni pun akan naik jugalah. So sekarang ni is just sebab persepsi. Adakah market akan fokus kepada case dia dekat SEC dengan SEC, ataupun sekarang ni market nampak okey, sekarang ni XRP tengah pergi on the CBDC punya route. So yang tu kita akan tahu dalam beberapa tempoh yang akan datang lah. Okey, so itu saja daripada saya, sedikit perkongsian tentang technical analysis. Kalau tuan-tuan puan-puan ada apa-apa coin yang tuan-tuan puan-puan rasa nak saya buat analisis, boleh komen dekat bawah. Dalam video seterusnya mungkin saya boleh consider, and kita boleh tengok sama-sama lah. Dan insyaAllah jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like video ni, so that saya boleh keluarkan lagi next video on the cryptocurrency. Dan kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.